Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil futuh wal qabu wal baraka wal istiqamah wal shifa wa dafa'il bala wa nasri ala al-a'da wal faraj 'anil muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama kita membaca Sayyidul Istighfar dan berselawat 10 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanat abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanat abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanat abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita dengan berbagai-bagai nikmat yang tak terhingga banyaknya, terutamanya nikmat agama. Nikmat boleh beramal dengan amalan-amalan agama. Itu merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan hanya kepada hamba-hambanya yang dia kasihi sahaja. Mudah-mudahan amalan-amalan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amalan soleh yang akan bersama-sama kita kelak.
Dan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikekalkan kita dengan nikmat-nikmat ini, terutamanya nikmat belajar ilmu agama dan beramal dengannya sehinggalah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Amin. قال المصنف الشيخ عبد الصمد الفلمباني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الفصل الأول في التوبة. Bermula pasal yang pertama pada menyatakan taubat. Dah mula-mula kita nak menjalani jalan akhirat ini, kita mestilah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu bukanlah amalan mula-mula kita buat, lepas tu kita pun tak buat dah, tinggal dah. Taubat ini mestilah dilakukan setiap masa dan setiap ketika. Sama ada kita ni berdosa ataupun tidak berdosa. Jadi taubat ini, kalau kita berdosa, hukumnya wajib kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalulah kita tak ada dosa, jarang orang tak ada dosa, maka taubat itu menjadi sunat. Sunat. Kalau kita tak ada dosa, sunat kita bertaubat. Adapun taubat itu, maka iaitu permulaan jalan bagi salikin, bagi orang yang menjalani jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni permulaan orang yang hendak menjalani kepada Allah taala, kenalah bertaubat daripada dosa-dosa. Sentiasa beristighfar, memohon keampunan, meninggalkan maksiat. Dia syarat taubat, dia kena tinggal maksiat. Tinggal perkara maksiat yang kita buat. Barulah taubat kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita melakukan maksiat, lalu kita bertaubat, taubat kita tidak diterima. Dalam keadaan kita melakukan maksiat, maka hendaklah kita tinggalkan maksiat yang kita bertaubat itu, maka kita pun bertaubat kepada Allah, maka Allah Ta'ala pasti menerima taubat kita. Jadi orang nak menjalani kepada Allah Ta'ala ini, melakukan amal ibadat, mula-mula dia kena buat ialah bertaubat. Dan miftahu sa'adatil muridin, yakni taubat itu anak kunci bagi kemenangan segala muridin. Dia merupakan anak kunci. Kita nak buka pintu, sesuatu pintu kena ada anak kunci dia. Kalau tak nak buka tak boleh. Jadi anak kunci taubat ini merupakan anak kunci kemenangan, bagi kemenangan segala muridin, segala murid yang menjalani jalan akhirat ini, dia kena bertaubat. Dan taubat ini kena jadi satu amalan harian kita. Bukan kata bermusim. Taubat ni bermusim. Kena jadi keamalan harian, istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena jadikan ianya satu amalan harian. Amalan harian. Sekurang-kurangnya 100 kali sehari. Sehari semalam kita beristighfar, bertaubat kepada Allah, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan membawa ia taubat ini kepada dikasih oleh Allah Ta'ala. Orang yang bertaubat ini, sentiasa bertaubat, Allah Ta'ala kasih. Allah Ta'ala kasih kepada orang yang bertaubat, yang minta ampun kepada Allah di atas kesalahan yang dia lakukan. Allah Ta'ala kasih orang ni. Jadi bila Allah Ta'ala nak kasih kepada seseorang, dia jadikan orang tadi
banyak bertaubat, suka bertaubat di atas dosa-dosa yang dia lakukan. Seperti firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala itu kasih ya Allah akan orang yang banyak taubat. Tuhan kasih akan orang yang banyak taubat. At-tawwabin, orang yang banyak taubat. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi dan petang. Ada masa luang bertaubat, Allah ampun dosaku ya Allah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mohon keampunan kepada Allah. Orang ni Allah Ta'ala kasih kepada orang. Dan kasih ya Allah akan orang yang bersuci daripada dosa. Mutatahhirin, yang menyucikan diri dia daripada dosa dengan beristighfar, memohon keampunan daripada Allah, dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Amalan-amalan kebaikan itu dia boleh mengkifaratkan, menghapuskan dosa-dosa kita yang kita lakukan. Oleh sebab itu kita ni kena banyak istighfar, banyak melakukan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh, dan juga kita menyucikan diri kita, muhasabah diri kita. Apakah dosa yang kita banyak lakukan hari-hari ini? Jadi kita kena usahakan supaya dosa tadi kita tidak lakukan dalam kehidupan kita. Barulah amalan-amalan kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terhapusnya amalan-amalan kita dengan sebab kita ni tidak melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kasih akan orang yang bersuci daripada dosa. Orang tu berdosa, lalu dia menyucikan diri, dia bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala kasih. Jadi kita ni pendosa ini jangan berputus asa daripada bertaubat, daripada mohon keampunan kepada Allah, kerana Allah Ta'ala kasih kepada orang yang bersuci diri dia daripada dosa-dosa. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu habibullah, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Artinya bermula orang yang taubat itu kekasih Allah Ta'ala. Orang taubat, dia ada dosa, lalu dia bertaubat kepada Allah, maka orang tadi menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ni manusia biasa, bukan nabi-nabi dan rasul-rasul. Manusia yang mana manusia ini tak sunyi daripada melakukan kesalahan dan kesilapan. Al-insan la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Manusia tak sunyi daripada melakukan kesilapan, kesalahan, dosa dan lupa. Itu sifat manusia. Kecuali nabi-nabi dan rasul-rasul yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita manusia biasa ini, walaupun kita mempunyai ilmu yang banyak, alim, para wali-wali sekalipun, dia tetap tak sunyi daripada akan terjatuhnya kepada melakukan dosa. Oleh sebab itu, bila kita melakukan dosa, cepat-cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW beritahu, orang yang taubat itu kekasih Allah Ta'ala. Kekasih Allah. Tuhan suka kepada orang yang bertaubat, walaupun dia melakukan dosa pada awalnya. Sebab tu kita jangan berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kita berasa dak apa. Dak apa buat dosa, Tuhan kan Maha Pengampun kan. Tuhan boleh maaf dosa kita tara mana pun. Tu tak boleh juga. Dia orang panggil orang yang bermudah-mudah dengan dosa. Dia rasa selamat. Dia dalam kehidupan kita ni, kita kena ada dua sifat. Sifat khauf dan sifat rajak. Sifat takut akan azab Allah dan sifat rajak, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-dua ni kena ada setiap masa.
Ketika kita dalam keadaan segar sihat, kena banyakkan sifat khauf, takut kepada Allah. Tak, rojak tu kena ada. Tapi kuatnya khauf, takut. Bila dekat kita nak mati, kita kena kuatkan sifat rojak daripada sifat khauf, takut akan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sifat inilah kita boleh, kalulah kita kuat sangat sifat rojak, dia berani melakukan dosa. Berani buat dosa. Dah apa buat dosa pun Tuhan ampun dosa kita. Kita ada istighfar, Tuhan ampun dosa kita. Menyebabkan kita ni jadi berani buat dosa. Bimbang-bimbang takut kita buat dosa, dah nak taubat kepada Allah. Itu yang kita bimbang. Dan rojak tu kena ada harapan, kata Tuhan ampun dosa kita, kena ada. Dan kena kuatkan rojak ini ketika kita dekat nak mati. Perasaan rojak tadi. Walaupun dosa kita banyak, kena ingat rahmat Allah Ta'ala itu sangat luas. Pengampunan Allah Ta'ala itu sangat luas. Allah Ta'ala akan ampun dosa kita sekiranya kita mohon keampunan kepadanya. Kalau kita tak mohon, tak minta ampun, tu tak tahulah Tuhan ampun ke tak. Tak, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala boleh ampun dosa kepada sesiapa yang dia kehendaki. Orang tu dia nak ampun, dia akan ampun. Kalau kita mohon keampunan kepada Allah, Allah pasti ampun dosa kita. Jadi kita kena jadikan amalan harian kita iaitulah beristighfar kepada Allah, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang mana kita lakukan, kita akan mendapat rahmat Allah, dapat pahala yang besar dan diampunkan dosa kita. Walaupun kita tak mohon istighfar, ialah amalan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ada amalan istighfar, amalan berselawat, amalan bertahlil, amalan bertasbih, baca Quran. Kalulah amalan-amalan lain kita tak ada, nak banyak tu tak ada. Kita ni biasanya ada juga amalan lain-lain pun, tapi tak banyak mana. Kalulah hak lain tak boleh nak banyak, selawat ni mesti kena banyak. Amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan lain tengok dulu dak ikhlas ke tak. Kita buat ada sifat riak ke tidak ada. Ada pun amalan selawat ni pasti Allah Taala terima. Jadi kena lazimi istighfar, mohon keampunan kepada Allah. Yang paling baik waktu kita beristighfar, mohon keampunan kepada Allah, iaitulah waktu sahur. Waktu belum subuh, belum masuknya waktu subuh. Waktu ni sedap tidur ni. Kita bangun, ambil air sembahyang. Sembahyang 2 rakaat. Sekurang-kurangnya. Lalu beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kalau kita beristighfar dengan sungguh-sungguh, kita menghayati lafaz yang kita ucapkan, kita ingat dosa-dosa kita, dia boleh menitiskan air mata, boleh ngalir air mata ni tanpa kita sedari. Orang tak ada ni, tak ada orang. Tu. Lepas tu rasa nak tidur balik. Bangun subuh, mayang subuh. Itu masa yang paling baik. Kalau sekiranya tak kita ni tak boleh nak bangun waktu sebelum subuh, waktu sahur, maka istighfarlah di waktu-waktu yang senang bagi kita. Lepas subuh ke ikutlah, masa mana-mana sahaja. Jadikan amalan harian kita beristighfar, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi beritahu orang yang taubat itu kekasih Allah Taala. Bermula orang yang taubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa. Orang yang taubat daripada dosa ni macam orang tak ada dosa, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ni at-tawwabin, orang yang banyak bertaubat. Banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahdanun, ini satu persaksian. Ketahui olehmu bahawasanya taubat itu wajib atas tiap-tiap orang yang mengerjakan maksiat.
Dia wajib bertaubat. Kalau dia berdosa, wajib dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' segala ulama, muafakat segala ulama, kata bahawasanya taubat itu bagi orang yang mengerjakan dosa adalah wajib. Wajib kena taubat. Ijma' ulama. Seperti firman Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Artinya, taubat oleh kamu sekalian kepada Allah Ta'ala. Hei segala orang yang mukmin, orang yang beriman, taubat. Dan orang beriman bertaubat kepada Allah. Jadi kita ni orang yang beriman bukan bermakna kita ni tak ada dosa. Orang beriman ada juga melakukan dosa. Jadi Allah Ta'ala suruh kita bertaubat di atas dosa-dosa yang kita lakukan itu, maka dosa-dosa yang kita lakukan itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat orang yang beriman, bertaubat kepada Allah dan berusaha supaya kita ni tidak melakukan dosa, tak melakukan amalan-amalan yang baik, kebaikan-kebaikan, dan tidak sekali-kali derhaka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dapat kamu akan kemenangan. Bila kita bertaubat kepada Allah, mudah-mudahan kita ni mendapat kemenangan. Menjadi orang yang beruntung bertuah di dunia dan di akhirat. Jadi kita ni sekarang berada di atas dunia ini merupakan tempat yang sementara. Di atas dunia ini sementara. Dan ada maksud yang besar Allah Ta'ala ciptakan kita, letakkan kita di atas muka bumi ni. Ada maksud yang besar, iaitulah untuk mencari bekalan. Apa kena cari bekalan? Kita nak jalan jauh ni, dan perjalanan kita masih jauh. Kita duduk di atas dunia ni sementara, maka janganlah terpedaya dengan perkara-perkara yang ada di atas dunia ini yang nak memesongkan matlamat kita. Maksud sebenar kita duduk di atas dunia ini. Oleh sebab itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala pilih kita ni mari ke masjid kita ni, maka ikhlaskan niat kita dan lakukan amalan ini semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ramai-ramai ada orang di kampung kita ni, Allah Ta'ala pilih kita mari. Bukan bermakna kita ni lah orang baik, orang yang terbaik. Dia dalam agama kita ni, kita berasa baik tu tak boleh. Kita rasa akulah baik sekali lah kampung ni. Tak, tengok dalam kampung kita ni berapa ribu ada penduduk kampung? 2,000? Ada 2,000. 2,000 orang. Pas kita ada berapa orang dalam masjid kita ni? Dah 20 lebih. 20 lebih. Pas mana lagi? Berapa persen kau? 2%. 2%, 3% lah kita letak. Dah 3% daripada 100%. Pas mana habis orang lain? Lalu kadang-kadang kita mikir gitu, kita pun rasa hebat aku ni. Ya mari gitu. Siapa awak mari perasaan tadi? Syaitan awak mari. Tu. Dia ganggu orang hendak mari ni cara lain. Dia usahakan supaya jangan melakukan amal ibadat. Jangan mari ke masjid ni. Adapun bila kita dapat mari dah, dia usahakan lain pula. Orang yang boleh buat amal apa semua ni, berapa orang yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada sifat kata kita ni hebat, besar apa semua, jangan. Kita boleh mari ni pun kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gerakkan kita. Kemudian pula hak mari ni pula yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tu pula, Allah Ta'ala pilih pula siapa yang dia nak terima amalannya, siapa yang dia nak tolak. Bergantung kepada amalan kita lah, niat kita dan amalan kita. Kewajipan kita belajar tadi dan memperbaiki mutu amalan kita.
Jadi kita ni orang yang berdosa belaka, banyak dosa, maka lazimilah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dosa-dosa yang kita lakukan. Cari satu masa istighfar. Masa yang terbaik sebelum subuh. Ketika sedap tidur tu, ketika tu bangun masa tu, masa yang mana pintu langit dibuka, untuk diperkenankan doa-doa dan taubat-taubat hamba-Nya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kekuatan untuk mencari bekalan amalan ini. Bersama-sama kita usahakan dapat bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, terutamanya sebelum subuh. Sebelum subuh banyakkan istighfar pada masa tersebut. Kalau tak boleh juga sebelum subuh, lepas subuh pun tak apa. Lepas subuh usahakan. Taubat oleh kamu sekalian kepada Allah Ta'ala, segala orang yang mukmin. Mudah-mudahan dapat kamu akan kemenangan. Dan mudah-mudahan kita ni dapat kemenangan. Bermula syarat taubat itu 3 perkara. Ni syarat ni. Kalau tak cukup syarat ni, kita taubat setara mana sekalipun, taubat kita tidak akan diterima oleh Allah. Ingat baik, syarat taubat itu 3 perkara. Pertama, bahawa meninggalkan daripada maksiat. Kita tinggal maksiat kita buat. Kita dah taubat, maksiat dah buat. Maksiat yang kita taubat tadi. Kita bertaubat kepada Allah, tapi maksiat dah tinggal. Tuhan tak terima. Dia kena tinggal dulu maksiat. Tinggal maksiat tadi. Lalu kita bertaubat kepada Allah. Itu yang pertama, meninggalkan maksiat. Kedua, bahawa menyesal atas perbuatannya itu. Kena ada sesal. Dia nak taubat ni kena sesal. Kalau tak ada sesal, tak jadi taubat. Yang mari sesal, penyesalan. Berat aku ni, berat ni. Umur lanjut dah, tua dah, banyak melakukan dosa, derhaka kepada Allah, makan rezeki Allah yang Tuhan kurniakan, tiba-tiba kita derhaka kepada Allah. Mari sesal dalam hati kita bila kita melakukan maksiat tadi. Itu yang kedua. Pertama, kena tinggal maksiat. Lepas tu kena sesal. Ketiga, bahawa mencita ia seorang atas bahawa tiada kembali kepada maksiat itu. Selama-lamanya. Tambah buat dah maksiat ni. Tambah dah. Buat dah. Walaupun lepas daripada tu dia buat pula. Dia buat pula maksiat tadi. Kena bertaubat. Ada ulama menyatakan walaupun 1000 kali kita melakukan maksiat dalam sehari semalam. 1000 kali. Jarang orang buat maksiat ni. Maksiat tu dia buat 1000 kali. Taubat kepada Allah. Jangan kita berputus asa daripada bertaubat. Walaupun 1000 kali kita melakukan maksiat, 1000 kali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bilalah Allah Ta'ala itu kasih terima taubat kita, maka dia akan jadikan kita ni tak buat dah maksiat. Dapat tinggalkan maksiat itu buat selama-lamanya. Dengan rahmat daripada Allah, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taubat ni dia ada 3 syarat. Yang pertama, tinggal maksiat. Yang kedua, menyesal. Dan ketiga, tidak kembali melakukan maksiat itu. Tak kembali, berazam. Yang pertama tadi berazam, meninggalkan maksiat. Yang ketiga ni berazam tidak akan kembali melakukan maksiat tersebut.
tu. Azam, cerita yang putus. Tambah buat dah maksiat. Dia kena ada 3. Bila ada 3 perkara ni, maka taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buat pula taubat hak lain. Kita buat pula dosa hak lain, maka dikira sebagai dosa yang lain. Dosa hak tadi telah pun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak cukup 3 syarat ni, maka dosa kita tidak akan diampun. Ini perkara ni telah dijelaskan oleh alim ulama kita. Ini jika ada dosa itu antaranya dan antara Allah Ta'ala. Kalau dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak sakut dengan orang lain, maka jika ada dosa itu antaranya antara seorang dan antara manusia dengan manusia lain, seperti ada yang dizalimnya itu harta orang, dia buat zalim harta orang, maka tambah oleh syarat yang keempat. Ada selagi syarat. Apa dia? Iaitu hendaklah mengembalikan akan hak orang yang dizalimnya itu. Kena kembali balik barang hak yang kita ambil, yang kita zalim ke, yang kita buat salah ke, kena minta maaf dengan orang tadi. Atau minta halalkan akan dia, akan seorang yang kita harta yang kita ambil tadi, orang harta yang kita ambil tadi, ataupun orang yang kita buat khianat tadi, buat zalim tadi, kena minta maaf ataupun kembali balik harta dia, ataupun minta halalkan. Dia pun halal, tak apa, barulah diterima taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam mazhab kita Syafi'i ni, kalau kita buat salah kepada orang, kita kena khabar. Kena khabar satu persatu kesalahan kita. Tu. Jadi dalam perkara ni ada masalah benda yang kita tak boleh nak khabar. Kalau kita khabar sudah siap tu memang nak marah sungguh. Tu benda yang bersakut dengan keaiban dia. Tiba-tiba kita khabar, memang dia kata dah hari tu, aku kalau jumpa orang ni siap lah. Tiba-tiba kita nak pergi minta maaf dengan dia, kena khabar satu persatu kesalahan yang kita buat. Dalam mazhab Syafi'i syaratnya gitu, kena khabar satu persatu. Maka ulama telah pun menjelaskan, jadi kita kena taklid mazhab lain. Kalau sekiranya dah boleh nak khabar satu persatu, menyebab kalau kita khabar mudarat besar. Mudarat dia akan jadi mudarat lebih besar daripada tu lagi. Memang nak marah sungguh. Maka kita minta maaf secara umum. Di antaranya mazhab Maliki, Imam Malik mengatakan memada kita minta maaf secara umum. Minta maaf lah banyak, terutamanya pada hari-hari yang biasa orang minta maaf, seperti hari raya. Hari raya dah. Kita cuma cadang dah cari dia mana, jumpa dia. Dah hari raya tadi, pergi salam minta maaf molek wacik, minta maaf banyaklah kita ada salah silap apa semua ni. Dah kita ni dah tu. Minta maaf. Orang ni pun pelik apa minta maaf. Minta maaf pelik sikit apa Hari raya kan wacik hari ni, orang minta maaf hari ni. Awak kena pandai juga. Kemudah hari tu. Awak salah gini. Dah wacik. Dah kita minta maaf lah, ada salah silap tu. Hari raya ni. Tu. Jangan ngaku. Ngaku situ siap. Awak lebih parang dia. Jadi kisah besar pula. Jadi kisah yang lebih berat lagi. Tu kena pandai agak tu dah. Kalau boleh, kalau benda yang dia tak marah mana boleh khabar, kena khabar. Minta maaf. Supaya dia tahu kesalahan gini. Basikal dulu, hak pocik dulu, hak sayang tu saya curi dulu. Dia marah dah kalau basikal. Tak marah kau, tapi tak marah lah mana sangat dah. Tu. Basikal hak dia sayang, tiba-tiba kita hak curi. Paling kurang dia kejar gitu, kejap je. Lepas tu kita kati balik pocik. Maka jika tiada ada yang mempunyai harta itu, kalau orang yang kita ambil harta dia tak ada dah, seperti ia gaib,
tiada ketahui akan tempatnya. Tak tahu duk mana dah. Dulu memang duk kampung kita dulu. Oh, kita banyak makan, ambil barang-barang dia apa dulu kita dah. Ia di kampung kita dulu. Lepas tu ni dia pindah dah. Banyak kita curi barang dia. Tak tahu duk mana dah. Atau mati mati dah. Mati. Dah, tak ada dah dia ni. Maka hendaklah engkau kembalikan kepada warisnya. Kalau dia mati, kena pergi jumpa waris dia, anak-anak dia. Minta halal ataupun kita kembalikan balik harta yang kita curi tadi. Kalau ada waris. Maka jika tiada warisnya, waris pun tak ada dah, tak tahu duk mana dah ni. Maka jika dapat engkau sedekahkan kepada fuqara, maka perbuat olehmu akan yang demikian itu. Kita ambil barang dia, nilai barang dia tadi dengan harga sekarang ni. Dulu tahun 70-an dulu. Dah, harga 10 riyal je. Learning kat 100 riyal dah. Dah harga dia umpamanya. Kena pakai harga nilai yang hak ni. Hak apa ni sekarang ni. Bukan 10 riyal hak dulu, harga 10 riyal. Dah, kita ambil barang tu. Dan ni nak bayar 10 riyal juga. Tak sama tu. Nilai yang dia tak sama. Kena nilai dengan nilai yang harga semasa. Kita ambil harta dia tadi, kita nilai harta dia tadi, lalu kita bersedekah. Bersedekah mengikut nilai yang harga semasa kepada fuqara, fakir miskin. Niat pahalanya kepada orang yang kita ambil barang dia tadi. Dah. Dan perbuat olehmu, maka jika dapat engkau sedekahkan kepada fuqara, maka perbuat olehmu akan yang demikian itu. Maka jika tiada kuasa engkau akan yang demikian itu. Nak sedekah kepada fuqara pun tak kuasa. Seperti ketiadaan bagimu harta. Harta tak ada ni. Kita memang susah sungguh. Tahu? Harta tak ada. Kerana engkau miskin atau fakir, maka hendaklah engkau membanyakkan berbuat ibadat dan berbuat kebajikan dan taubat kepada Allah Ta'ala, serta engkau pohonkan kepada Allah Ta'ala bahawa orang yang kita ambil harta dia tadi menghalalkan akan yang demikian itu pada hari kiamat. Kena buat amal banyak, istighfar banyak. Lepas tu hadiahkan pahala dia tadi kepada orang yang kita ambil barang dia tadi. Mudah-mudahan di hari akhirat esok dia halalkan harta kita. Dia halalkan harta yang kita ambil tadi. Kita nak bayar sen tak ada, duit tak ada. Lalu kita banyakkan amalan-amalan akhirat. Malah juga kita pun jenis malah juga buat amal akhirat. Ada habis lah. Tunggu esok gua ni nak cara gua ni. Tu. Dah lah harta tak ada, suka ambil barang orang, malah pula. Ada habis. Tu. Jadi kita kenalah. Biasa kalau orang malah juga nak buat amal akhirat, dia tak ada mikir dah masalah tu. Masalah nak minta maaf dengan orang hak dia buat salah dulu. Tak ada mikir dah. Orang yang ada mikir ni orang yang ingat kepada akhirat, yang melakukan amalan-amalan akhirat. Dia ingat dan dia buat amalan-amalan akhirat. Maka orang tadi akan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita buat mudah-mudah. Atas dunia ni memanglah berasa tak ada apa-apa, tak ada apa-apa pun, tak ada rasa apa-apa pun. Akhirat esok bimbang kita. Kesalahan kita kepada orang ni, kepada makhluk. Kalau kita ada buat benda-benda yang tidak baik, benda-benda yang maksiat, benda-benda yang kita ambil barang dia dan seumpamanya, maka taubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta halal. Dan minta halal. Kalau kita tidak ada harta, kalau kita ada harta, kita bersedekah. Kita bersedekah dan mudah-mudahan kita hadiah, kita niatkan pahalanya kepada orang yang kita melakukan, yang kita ambil barang dia tadi. Mudah-mudahan esok
dia apung dosa kita. Kalau harta kita tak ada juga, istighfar banyak, mohon keampunan kepada Allah Ta'ala banyak-banyak. Dan jika ada dosa antaramu dan antara manusia itu maksiat, akan orang membunuh. Dan jika ada dosa antaramu dan antara manusia itu membunuh akan orang, kita bunuh orang ni, tak? Tu bunuh orang. Atau melukakan orang. Dia ada kisah zaman dulu kan, orang bunuh orang. Tak? Jadi dia pergilah jumpa dengan orang yang ahli ibadat, kuat ibadat. Dia kata, saya ni dosa banyak ni, saya bunuh orang dah. Membunuh orang saya ni. Saya nak taubat ni. Banyak mana membunuh? 99 orang saya bunuh. Oh, banyak mu bunuh ni, tak Tuhan dah ampun dosa mu ni, padang beratmu. Tu. Jadi tu orang tadi nak mari taubat dah. Nah, tiba-tiba dia marah pula. Dia kata, apa pergi bunuh orang gini-gini lah. Tak salah gini, bunuh juga belabel pula. Banyak situ. Tu kawan itu kan orang bunuh orang. Nak marahnya bunuh pula orang tadi. Seorang lagi. Cukup 100 orang. Habis tu kena pandai deh. Orang nak taubat dah, jangan kita pergi belebel pula. Kena pandai. Orang ni dia baru-baru je nak baik, nak jadi orang baik. Kita pergi belebel ke dia pula. Tu jadi masalah, takut dia bunuh kita pula. Jadi dia pun pergi cari lah, dia tanya orang, dia tunjuk kepada seorang yang alim, yang kuat ibadat dan alim. Maka orang alim ini beritahu ke dia, Tuhan ni sangat maha pengampun lagi maha mengasihani kepada hamba-hambanya. Dosa banyak mana sekalipun, kalau kita betul-betul nak taubat, Tuhan akan ampun. Jadi syaratnya mu jangan duduk sini, mu kena keluar daripada kampung ni. Keluar daripada kampung, ada di sana, di perkampungan sana tempat orang yang beramal ibadat, yang bertaubat kepada Allah Ta'ala, mu duduk situlah, berkawan dengan orang baik-baik. Maka dia pun pergilah. Berjalan keluar kampung. Orang yang dia bodoh maksiat tadi, keluar kampung, mati tengah jalan. Dia kosak, dia keluar nak taubat dah ni, mati tengah jalan. Akhirnya balah malaikat rahmat dengan malaikat azab. Orang dosa banyak ni, malaikat rahmat kata dia nak taubat dah gini-gini. Akhirnya dibicarakan, diukur, tengok negara yang dia buat maksiat banyak, tempat yang dia buat maksiat, kampung dia buat maksiat tu dengan tempat yang nak pergi tu jauh mana, dekat mana? Kira-kira dekat dah. Tempat yang nak pergi tu nak taubat tadi jeka je, dekat. Beza tak? Maka diampunkan segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kena pandailah kalau ada orang yang nak bertaubat, maka kita kena beri nasihat kepada dia. Kalau kita tak, jangan kita mencela dia. Kalaulah kita tak mampu nak beri nasihat, tunjuk dia kepada orang yang mampu membimbing dia, orang tadi. Kalau dosa kita membunuh orang atau melukakan orang, tak, bunuh orang. Tempat kita ni ada juga, jarang tak, di belah petani, tani. Thailand tu umum dia tempat orang kafir pun ada. Dia petani tu, dia banyak lagi jenis bunuh orang ni. Dia bedi tembok orang. Dia ada orang kedebel lah. Tu. Ibu-ibu mati tak ada. Kawan saya seorang, kawan mati, umur dia 30-an saya mati. Dia hafal Quran. Siapa dia nak ni deki ke dia? Dia biasa pergi ke Amerika jadi imam semai tarawih di Amerika tu. Tu. Jadi dia keluar daripada masjid, orang tembok dia, mati. Mati. Hafal Quran, menghafal Quran. Ini bedi. Kalau kira ke, siapa nak bedi orang hafal Quran ni? Tapi ada ibadah kok mana tak tahulah. Tak tahu cerita lanjut, tak tahu. Tu. Wallahu a'lam. Ada orang tu dia bunuh 200 orang. Lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat maksiat, bunuh orang 200 orang. Ika boleh cerita. Sepatutnya kita tak boleh cerita benda-benda gitu. Benda-benda dosa maksiat ni kena sembunyikan.
Takut dia jadi bangga pula. Dia bangga. Maka hendaklah engkau serahkan akan dirimu itu kepada waris mereka itu. Kena pergi cari waris. Atau engkau minta halalkan kepadanya. Berarti minta maaf lah dengan waris dia tadi. Kalau boleh cerita-cerita. Kalau tak boleh nak cerita, jangan cerita. Tak cerita secara umum. Maka jika tiada kuasa engkau akan yang demikian itu, nak jumpa waris pun tak mampu juga, seperti ketiadaan warisnya, maka hendaklah engkau taubat kepada Allah Ta'ala. Bahawa ia Allah menghalalkan akan, bahawa ia seorang menghalalkan akan yang demikian itu dosa kita dengan dia tadi pada hari kiamat. Esok-esok mudah-mudahan di hari kiamat esok dia ampunkan dosa kita. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat amalan-amalan soleh, kita hadiahkan pahala kepada dia, bersedekah, hadiahkan pahala. Tak ada duit, kita buat amalan-amalan soleh, sedekahkan hadiahkan pahalanya kepada dia, seperti berselawat, tahlil, istighfar. Tak, kita istighfar untuk dia, kita hadiahkan, mudah-mudahan di hari akhirat esok dia ampunkan dosa kita. Allah Ta'ala kata, aku ampun dosamu dengan sebab dia ni, minta ampun dengan sebab dia ni, selawat hadiah kamu, maka dosa-dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata tak apa, kita apa, maaf lah kesalahan dia tu. Banyak dia ni, walaupun dia buat salah dengan kita, tetapi dia juga buat baik ni. Pasal siapa Allah Ta'ala ampun dosa dia, dia ampun, dia maafkan kesalahan. Habis itu kita kena banyak istighfar. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah wa li ashabil huquqi alaina. Allahumma ighfir li wa liwalidayya wa li ashabil huquqi alaina. Dan di atas mereka yang ada hak ke atas kami, ke atas kita ni. Orang ada hak, kita buat salah ke dia, dia esok akan ambil hak dia esok kepada kita. Kita minta ampun kepada dia. Mudah-mudahan esok dia kata tak apalah, dengan sebab dia minta ampun dengan Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala ampun dosa-dosa dia. Dengan sebab kita ni kita ampun ke dia. Atau kena banyak juga istighfar untuk mereka-mereka yang ada hak ke atas kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni orang yang tawabin, yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita hari-hari ini, dalam kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi rahmat kepada kita. Akhirnya kita dimasukkan ke dalam syurga, tempat kekal abadi, tidak ada kesudahan. Itulah tempat yang kita nak pergi. Jadi sekadar itulah yang dapat kita kongsi pada malam ni, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang baik itu daripada kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam wa na'udzubika min waba'il corona. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.